Alhamdulillah kita dah masuk fasal penutup. Mudah-mudahan hari ini boleh habis. Mudah-mudahan. Kalau tidak, minggu depan lah kita selesai. Kita sudah masuk syiar hidup para ahli suluk. Apa tu syiar? Lambang. Syiar Islam. Apa tu syiar Islam? Syiar Islam ni tidak boleh kita putuskan. Hapuskan. Azan, berkorban. Syiar Islam. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, saya ulang sedikit minggu lepas. Syiar hidup para ahli suluk ini adalah khusyuk. Mereka ini senantiasa khusyuk, beradab dan bersopan. Perjalanan mereka adalah tawaduk dan senantiasa rasa rendah hati kepada Allah. Landasan adalah jalan yang benar dan menolak segala kebatilan. Itu landasan mereka. Mencintai orang yang baik-baik dan menjejaki mereka, mengikuti orang yang baik-baik, cara orang yang baik-baik itu. Membenci perbuatan buruk di samping menegurnya. Kalau ada orang buat buruk, mereka akan tegur. Mereka sendiri buat buruk, mereka tegur diri mereka sendiri. Sebab tu kita sering perlu muhasabah diri. Membenci rupa hidupnya lebih indah. Rupa hidup ahli suluk ini lebih indah dari kabar beritanya. Lebih indah. Kita dengar kabar berita orang ni sekian, tapi kita bila lihat cara mereka menjalani hidup mereka itu lebih indah dari apa yang kita dengar. Kebanyakan orang awam indah kabar dari rupa, kan? Ini indah rupa dari kabar. Itu yang penting. Menjadikan mereka teman hidup lebih baik dari sekadar menceritakan halnya. Kerana apa? Kerana menjadikan mereka teman hidup lebih baik. Kerana sebagai teman, mereka dapat memberi kita semangat, memberi tunjuk ajar, menegur. Kita perlu terima teguran. Ramai di antara kita tidak mau kena tegur. Suka nak dengar yang bagus-bagus saja. Ini masalah. Allah tegur pun tak boleh terima. Ini masalah. Jadi kita hidup dengan orang gini. Kerana apa? Orang yang tidak suka ditegur, orang itu maksudnya itu tidak suka ditegur. Orang yang tidak boleh tegur, dirinya dia tidak merasa bahawa dia itu seorang hamba. Dia rasa dirinya besar, dia saja yang betul. Itu masalah. Sebab itu kita belajar tasawuf. Siapa yang belajar fiqh tanpa belajar tasawuf, ini masalah besar. Orang yang senantiasa belajar fiqh, buka kipas. Orang yang senantiasa on kipas, bukan buka. Yang buka satu kerja pula nak pasang balik. Apa itu? Orang yang senantiasa merasakan dirinya hamba, dia akan senantiasa rasa rendah hati, automatik rendah diri. Siapa yang rasa dirinya besar, itulah masalahnya. Para ahli suluk, minggu ini pula, para ahli suluk sangat senang membantu orang, lembut jiwanya dan tidak gersang pemikirannya, sangat jujur dan boleh dipercayai. Tidak pernah berbohong atau mengkhianati. Bukan pula bersikap bakhil atau penakut. Mereka juga tidak akan mencaci atau melaknat. Tidak pernah tamak terhadap hak orang lain. Tidak pula bakhil di atas apa yang Allah telah kurniakan kepadanya. Niatnya senantiasa murni dan perjalanannya sentiasa indah. Saya huraikan di sini. Para ahli suluk sangat senang membantu orang. Membantu orang ni, apa itu ihsan pada orang? Ya, kasihan dengan orang, nak bantu orang, lihat kasihan. Cukup dengan lihat saja. Dia belum sampai tu makam, seseorang itu belum dapat claim yang dia tu di sisi Allah tu dia ada ihsan sebagai seorang manusia. Apabila dia melihat seorang tua, contoh nak seberang jalan dia tengok ada orang tolong tak? Ada orang tolong tak? Tak ada orang tolong, baru dia tolong. Tak ada, terus dia bantu. Ada orang kereta tidak boleh start tengah malam. Dia fikir nak tolong tak? Ini tempat kapak ni, kapak yang terang benderang. Bukan kata jalan gelap lah. Ini kapak terang benderang. Kalau jalan gelap tu, kalau Malaysia, kita boleh fikir 2-3 kali, ni trap ke apa ni, perangkap kan.
Tapi ini di kapak. Orang minta tolong, cik boleh bantu tak saya nak pakai handphone sekejap, saya nak call lah pasal kereta saya tidak boleh start. Kita pun fikir, kita tengok macam ni. Mana nak lari perempuan lah tu, tengah kesusahan. Tak ada. Lepas tu kita masuk balik kereta, kita fikir, kesian pula itu belum lagi. Dia automatik nak bantu. Kenapa kereta nak jump start, terus bantu. Dia tak boleh tengok orang susah, dia terus bantu. Itu dah sampai tu makam. Macam sabar. Sabar tu Nabi kata sebut apa pada seorang wanita ni. Seorang wanita sedang menangis beraung-raung di tepi kuburan siapa ahli keluarganya. Nabi sebut tak boleh meratap apa semua, kena sabar. Wanita ni tidak tahu yang menegurnya itu adalah Nabi SAW. Wanita ni, maksud wanita ni macam dia cakap, apa kau tahu? Kalau orang kita sekarang cakap apa? Kau mana tahu orang punya susah? Gitu lah. Orang tegur untuk kebaikan, bukan orang nak apa kan, orang suruh sabar begitu. Kau apa tahu? Kau tahu apa tahu orang punya susah? Wanita Nabi pun berlalu pergi. Jalan je lah. Kemudian apabila wanita ni beritahu kepada keluarganya, dia dapat tahu, keluarganya bagi tahu atau saudaranya beritahu, itu Nabi SAW. Dia pergi pada Nabi SAW. Ya Rasulullah SAW, aku sekarang dah okeylah, bersabar. Nabi sebut apa? Sabar itu apabila kena ujian, waktu itulah dia bersabar dan redha. Bukan dah lama ni. Dah lama senang, siapa boleh sabar? Dah lama nak buat apa, kan? Kemudian lembut jiwanya dan tidak gersang pemikirannya. Pemikirannya ni senantiasa memikir tentang kebesaran Allah, senantiasa berfikir pasal umat, bagaimana hendak dekat pada Allah, bagaimana kasihnya Allah. Dia melihat semua ini ada tanda-tanda cinta Allah pada kita. Itu yang meningkatkan keimanan dia. Kemudian bagaimana dia boleh memperbaiki hubungannya dengan Allah melalui manusia, melalui selawat ke atas Nabi, melalui memperbaiki hubungan dengan Rasulullah SAW. Jadi apabila dia senantiasa buat itu, tidak memikirkan tentang dunia, maka hatinya akan menjadi lembut. Ustaz Hamid. Hold on Gimana? Jadi sangat jujur dan boleh dipercayai. Ini sifat-sifat orang jujur ni. Ada seorang sahabat bertanya pada Nabi SAW. Maksudnya tu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang beriman ni ada yang bakhil? Nabi cakap, "Naam." Apakah orang beriman ini ada yang pengecut, penakut? "Naam," Nabi kata. Apakah orang beriman ini ada yang pendusta? La, Nabi cakap, tidak. Jadi para ahli, kita berapa banyak kita berdusta? Na'udzubillah. Bergurau dalam dustaan. Nabi dah sebut, aku pun bergurau, tapi aku tidak menyatakan melainkan yang benar sahaja. Tidak pernah berbohong atau mengkhianati. Mengkhianati itu amanah. Tidak mengkhianati ni amanah. Bukan pula bersikap bakhil atau penakut. Mereka juga, Nabi SAW penakut. Kata tentang Nabi SAW, Nabi menyuruh berjuang, berjihad. Nabi yang paling hadapan. Pergi. Oh, ada tempat belakang. Ya, Nabi berjuang, tapi Nabi yang paling barisan hadapan, kasih komand, the best commander. Mereka juga tidak akan mencaci atau melaknat. Baru saya dah sebut ada tentang khilaf tentang masjid. Ada khilaf apa tu yang disebut masjid. Masjid ni daripada perkataan sajad, sujud. Sajad bukan sajad Malaysia. Sujud, tempat sujud. Masjid. Jadi orang yang belum dapat manfaat ilmu ialah orang yang masih belum dapat menerima lagi perbezaan pendapat. Dia belum dapat tu kemanfaatan ilmu. Hikmahnya ilmu itu ialah apabila dia sudah boleh berlapang dada menerima perbezaan pendapat. Dia tidak akan mencaci. Pendapat
Imam Syafi'i ini bukan Nabi tau. Ya, Imam Syafi'i, saya ada kata-kata ni satu yang saya suka sangat. Imam Syafi'i itu Islam. Dia membawa panji Islam. Tapi Islam itu bukan Imam Syafi'i. Maksudnya, tapi Nabi itu Islam, Islam itu Nabi SAW. Semua sekali. Jadi kita jangan ta'assub Imam Syafi'i, kita Imam Syafi'i, Imam Hanafi, kita Imam Hanafi, kita Salafi, kita ikut Salaf aja. Jadi bila seseorang itu tidak jumud ataupun tidak ta'assub pada sesuatu, dia mulutnya akan senantiasa berlapang dada, hatinya itu tenang. Ini tidak masuk masjid, itu sesat, ini salah. Takbiratul ihram angkat tangan gini, oh ni tak sah solatnya. Angkat tangan sunat hayat, dia kena belakang telinga gini. Ada orang tua pula tu, dia minta nak jadi Bilal tempat saya bertugas masjid. Dia minta. Dah macam itu memang nak ambil. Tak pasal-pasal nanti jemaah semua dia cakap jemaah bid'ah. Jadi mulut tidak, apabila seorang itu hatinya kotor, akan keluarlah perkara-perkara kotor daripada mulutnya. Nabi SAW, hati Nabi bersih atau tidak? Hati Nabi paling bersih kan? Nabi lah yang mengamalkan betul benar-benar tasawuf atau tazkiyatun nafs, apa-apa saja nak dipanggil lah terms-termsnya. Apa yang keluar daripada mulut Nabi SAW? Lebih baik. Nabi khairil anam, Nabi Sayyidul Bashar, Nabi kirakan semua top lah, paling top sekali Nabi among all the creations. Dalam segala makhluk, Nabi SAW paling tinggi darjatnya. Itu Nabi. Kita ambil Nabi Isa AS ni. Ya, Nabi Isa AS ada dalam kitab, lagi satu kitab, Risalatul Mudzakarah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nabi Isa AS didatangi seorang lelaki. Ada pengikut Nabi Isa di sebelahnya. Seorang lelaki ni datang mencaci Nabi Isa AS. Caci, setiap kali dicaci, Nabi Isa mendoakannya. Setiap kali dicaci, Nabi Isa AS mendoakannya. Sampai hairan pengikutnya tu, salah seorang sahabatnya, dia cakap, si fulan ini mencaci engkau. Setiap kali dia caci, setiap cacian dibalas dengan doa. Setiap cacian dibalas dengan doa. Ingat boleh buat tak? Ingat boleh buat tak? Jangan jawab dulu. Sebab Nabi Isa cakap apa? Kalau jawab takut malu sendiri. Nabi Isa cakap apa? Seseorang itu akan memberi apa yang dia ada. Maksudnya Nabi Isa ada semua batu-batu, berlian-berlian. Yang lelaki itu ada semua najis. Sebab tu saya cakap jangan jawab dulu, nanti malu sendiri. Seorang itu akan memberi apa yang dia ada. Jikalau di dalam kita ni penuh dengan najis, akan keluarlah segala najis, macam najis. Ditahan, baunya tetap akan keluar. Lubang najis apabila ditutup, najis yang tidak kelihatan, baunya tetap ada. Jadi digilap dengan apa? Dengan mempelajari ilmu, dengan mengamalkan ilmu tasawuf yang kita belajar, dan banyak muhasabah diri. Atau melaknat, tidak melaknat. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Tidaklah seorang yang beriman itu mencela, melaknat, berkata-kata kotor dan berperilaku buruk, kasar. Ini sabda Nabi SAW. Mereka tidak pernah tamak terhadap hak orang lain, tidak pula bakhil di atas apa yang Allah telah kurniakan kepadanya. Niatnya senantiasa murni dan perjalanannya senantiasa indah, kerana semuanya ikut ciri Nabi SAW. Kita kalau makan-makan ni, kita fikir Nabi SAW. Semalam yang saya balik ke Buloh. Bila? Oh, hari Rabu pertama kali saya balik dengan Azhari. Kita ada baca kitab setiap hari Rabu. Balik, Azhari dah kena gastrik atas motor, saya dah menggigil-gigil. Balik, datang, saya beli potato chip, makan macam nak arak. Fahmi pula datang dengan pucuk dicipta, ulam mendatang. Fahmi datang dengan murtabak Afghanistan pula tu. Kalau murtabak lain tak apa, tengok, Masya Allah. Saya tengah nak makan tu, saya fikir bagaimana para sahabat semua menggigil dengan lapar. Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah di luar, Sayyidina Umar Al-Khattab, itu semua. Nabi SAW lapar begitu.
sehingga mereka dapat susu kambing, mereka punyalah gembira. Kita ni macam mana? Kita ni besarkan perut semua, besarkan tekak je. Kita bila nak makan tu, kita ingat Nabi SAW. Kan ada yang qasidah tu, tapi cut short qasidah tu, Tuhan Kobolana kan, tidak pernah kenyang kan, senantiasa lapar saja. Diri mereka senantiasa dibentengi dari sebarang keburukan. Semangat mereka senantiasa memuncak menuju kepada Allah. Nafsu mereka senantiasa menjauhi sebarang kehinaan. Tidak tamak kepada kesenangan sementara dan tidak mengambil dunia dengan selera syahwat. Teman mereka adalah kesetiaan dan kewibawaan. Sumpah mereka adalah maruah dan bersifat malu. Dirinya senantiasa menjadi contoh kepada ummah, kerana mereka mengambil contoh daripada Nabi SAW, dan Nabi SAW adalah contoh kepada ummah, dan merekalah sebaik-baik contoh setelah Nabi SAW. Siapa yang ikut secara zahir dan juga batin Nabi SAW, ikutilah mereka. Sebab itu apabila disuruh mengikuti Ahlul Bait Nabi SAW, ada Al-Habib Abdullah Al-Haddad ada kata Datuk inti Habib Abdullah Al-Haddad ada menyatakan, bergurulah dengan berapa ribu guru. Maksud Habib Abdullah Al-Haddad itu, sekurang-kurangnya seorang daripada keturunan Nabi SAW, kerana hikmah nubuwah ada di dalam darah mereka. Jadi Ahlul Bait Nabi SAW yang mana? Semua Ahlul Bait, mereka yang mengikut jalan Nabi SAW. Mereka lah sebaik-baik contoh, dan juga orang-orang yang bersama mereka. Cintai Allah dengan mencintai Nabi SAW. Cintai, bagaimana hendak mencintai Nabi SAW? Dengan mencintai Ahlul Bait Nabi SAW. Bagaimana hendak mencintai Ahlul Bait Nabi SAW? Dengan mencintai para ulama yang mencintai Ahlul Bait Nabi SAW. Bagaimana hendak tahu ciri-ciri ulama yang mencintai Ahlul Bait Nabi SAW? Mereka lah ulama-ulama yang tidak membuat umat-umat terfikir-fikir dengan kenyataan mereka apakah ibu bapa Nabi di syurga atau di neraka. Tinggalkan ustaz-ustaz atau yang mereka dipandang sebagai ulama yang membuat orang ragu-ragu apakah bapa Nabi di neraka atau di syurga, ibu Nabi di neraka, di syurga. Hatta sehingga menyatakan tentang Ja'far bin Abu Talib bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia meninggal sebagai kafir ataupun tidak? Jangan kata itu. Kalau ustaz-ustaz begitu ada, hati-hati dengan mereka. Saya di Madura, saya ada beritahu tentang kiai-kiai yang bersifat begini dalam ceramah-ceramah, kata ibu bapa Nabi, kata Abu Talib bin Abdul Muttalib. Saya kata senang saja. Di Singapura ada satu kedai 7-Eleven. Sana tak ada 7-Eleven, sana Indomaret. Indomaret ada jual alkohol tak sana? Tak ada ya? Tak ada. Sebab tu diorang tak tahu, diorang tercengang. Jadi ada kedai ni, saya kata ada 7-Eleven. 7-Eleven tu, berapa banyak peti ais tu semua, berapa pintu minuman halal. Coke ada, Red Bull ada. Cuma satu pintu saja alkohol. Kenapa nak pilih yang alkohol juga? Berapa ramai ustaz yang ada? Berapa ramai ustazah yang ada? Mengapa nak pilih yang cakap ibu bapa Nabi di neraka tu di syurga? Oh, ni dalil. Dalil, belajar lagi dalil lah. Pergi belajar lagi dalil tu. Para ulama-ulama muktabar. Dan jikalau betul, tapi pasti tidak betul. Jikalau betul lah, apakah boleh kita terpacu keluar daripada mulut kita? Jadi itulah saya selalu cakap, cintai Allah dengan cintai Rasulullah SAW. Begitu-begitu wasilah dia. Ulama cintai ulama, yang cintai ulama. Bagaimana hendak tahu ciri-ciri ulama yang mencintai dan menghormati Ahlul Bait dan Nabi SAW ni. Jika dikurniakan sesuatu, ia bersyukur. Jika diuji dengan kesusahan, sentiasa bersabar. Itu semua ikut daripada ajaran, daripada Al-Quran. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka a'yunina. Maka dan bersabarlah dengan ketentuan Tuhanmu. Fa innaka bi'ayunina. Kerana sesungguhnya kamu dalam pemerhatian kami. Kita nak Allah perhatikan kita, tapi tidak mau dicuba.
Impossible lah. Orang yang tak mau dicuba tu orang yang drop out of school, tidak tahan dengan cubaan dan pelajaran. Orang yang nak dicuba itu nak naik kelas, orang yang nak berjaya. Itu dunia. Sama juga, itulah sunatullah. Apabila Allah memandang kita, kita akan dicuba, tetapi dengan cubaan itu, dengan redha, kita naik setingkat. Kita naik setingkat, semakin kita tenang, semakin kita tenang. Sebab itu rajin bermuhasabah. Ya. Jika berlaku penganiayaan dan dosa, segera bertaubat. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu buat salah, buat silap. Itu hadis Nabi SAW. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang buat salah, silap itu adalah mereka yang bertaubat. Jadi bertaubatlah. Kita senantiasa bertaubat. Amalan istighfar ini, kalau boleh, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Konsentrate. Selawat tidak perlu konsentrate pun diterima. Fadilat dia. Itu dalam hadis yang saya ingat. Maksud hadis tu, malaikat Jibril AS datang dengan muka happy je, beritahu pada Nabi, siapa umat kau yang selawat pada kau tanpa konsentrate, fadilat. Apa lagi yang konsentrate? Ya, apa lagi yang konsentrate? Jadi tidak ada excuse, tidak ada alasan untuk kita tidak berzikir. Tapi zikir pada Allah, astaghfirullah, la ilaha illallah, konsentrate. Jika ia dizalimi, sentiasa memaafkan. Macam Nabi SAW, fa'fuanhum wasfah. Maka maafkanlah mereka. Itu ayat Al-Quran. Amat senang dirinya disembunyikan dari dimegahkan. Nabi SAW jalan. Bagaimana Nabi SAW jalan? Mestilah jalan macam tu. Dengan para sahabat, bagaimana Nabi SAW? Jalan macam gini, orang tanya, mesti jalan macam ini. Dengan para sahabat, Nabi di belakang. Dia tak ada macam cerita India. Jalan, ada kadang-kadang kain pelikat, dia depan tu, slow motion, kawan-kawan belakang. Tak, Nabi di belakang. Tawaduknya Nabi SAW. Lidahnya tidak akan menuturi perkara yang tiada hasilnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kebagusan Islam seorang itu ialah meninggalkan perkara yang tidak ada manfaat, tidak ada manfaat baginya. Hatinya tidak akan lalai dari ketaatan kepada Allah, tidak akan mempersendakan agama, tidak leka melihat makhluk Allah di muka bumi. Faham tak? Faham Praktis nak belajar bahasa Arab. Jiwanya merasa begitu indah apabila bersendirian, sebaliknya merasa sepi dan sunyi apabila duduk di tengah-tengah orang ramai, sehingga kan ia tidak akan menemui orang kecuali dalam amal-amal kebajikan dan ilmu yang dipelajarinya. Baik, kata-kata ulama dalam kitab tasawuf banyak. Seorang yang alim itu, seorang yang kira berilmu, disayangi di atas muka bumi ini. Kemana saja dia pergi, dia disayangi. Orang senantiasa ingin mendekatinya, tetapi dia sendiri lebih senang bersendirian. Orang yang berilmu ini. Kerana apa? Kemana saja di muka bumi ini dia pergi, dia membawa ajaran Allah, akhlak Nabi SAW, ajaran daripada Nabi SAW. Semuanya dia perjalani begitu. Senang tak orang? Orang senang. Dia tidak mencaci. Nabi SAW, apakah Nabi berdebat baru orang masuk Islam? Dengan apa Nabi? Akhlak. Orang yang hujah begitu, hujah begini, hujah begitu. Imam Syafi'i ada sebut, maksud Imam Syafi'i itu, jangan suka banyak berdebat, akan mendatangkan penyakit hati. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, seorang ulama wafat. Kemudian rohnya itu datang dalam mimpi seorang ulama yang lagi satu. Ulama yang wafat ini terkenal orang yang pandai berhujah, dapat mematahkan lawannya. Ulama. Kemudian yang hidup ni, yang sedang bermimpi, bertanya kepada ulama yang sudah wafat.
apa yang diperlakukan Tuhan terhadap dirimu. Bagaimana ilmu-ilmu kamu itu? Apa manfaatnya ilmu kamu itu? Yang masa di dunia tu hujah. Yang wafat ni, ambil satu macam pasir atau debu, ilmu aku itu di sini seperti ini. Tidak berguna langsung. Yang menyelamatkan aku adalah beberapa rakaat sedikit pada waktu malam. Aku solat bermunajat kepada Allah. Itu yang bantu. Hujah-hujah ini tidak membantu langsung. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin dan jilid pertama. Jadi kita jangan suka berhujah. Ini berhujah, itu berhujah. Oh ini tidak, ini itu, ini itu, ini itu. Tak habis, mendatangkan sakit hati. Kerana apa yang berhujah dengan penuh kasih sayang ialah para ulama. Orang awam bukan berhujah, dia bergaduh. Jadi orang awam tidak perlu berhujah. Orang kata, oh dia nak kena solat tangan atas dadanya, kau punya sukalah. Kita jangan, dia sepatutnya di sini. Jangan pula kita buka ruang untuk berhujah. Ini perkara tidak habis, perkara khilafiyah. Kemudian sentiasa mencari kebajikan dan tidak gusar dengan kejahatan. Sentiasa mencari perkara-perkara baik untuk amalan untuk dilakukan. Tidak pernah merasa dianiaya. Bagaikan buah kurma dibaling dengan batu, dibalas dengan buahnya. Tadi saya dah sebut kan, dimaki, dia balas dengan doa. Seperti bumi dibuang padanya segala sampah dan kekotoran, namun yang keluar darinya semua yang amat berharga. Bersinar di wajah mereka cahaya kebenaran, seolah-olah dirinya mengolahkan segala apa yang tersirat di dalam sanubarinya. Semua apa ilmu yang mereka tahu itu semua mereka amalkan untuk diri mereka. Dan mereka tidak ada pergi kedai kopi cakap, oh begitu, begini, begitu, begini, begitu. Mereka kendalikan diri mereka dulu. Kalau orang tanya, baru mereka jawab. Ini ahli suluk. Saya berhenti sinilah. Ada soalan tak? Sana ada soalan? Saya kasih Ustaz Ahmed. Tak betul. Ustaz Ahmed ada ni. Tak, Ustaz Ahmed cakap sikit lah. Tak apa lah. Tak apa. I say man. Sambung Weh, ya Allah. Saya sambung. Okey. Matlamat ahli suluk ini, mereka adalah keredaan Allah. Daya usaha mereka adalah menjejaki Nabi SAW, mengambil segala bentuk hidup baginda, sama ada akhlak, perbuatan dan perbicaraan. Ikutlah Nabi SAW. Bagaimana hendak mengikut Nabi SAW? Kita tak jumpa Nabi. Carilah ulama-ulama yang begini. Cuba ikut. Sebab itu berkawan, bersahabat, berguru dengan orang-orang yang begini. Jangan ingat yang pakai imamah aja. Pakai imamah, dia suka cari yang pakai imamah, yang pakai syal, tongkat. Tak semestinya. Akhlak bukan itu zahir. Tapi akhlak pembawaannya. Ada yang ustaz tidak popular, belajar dengan ustaz-ustaz tu. Kita cari orang begini. Banyak dengan guru. Mentaati titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hashr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah didatangkan kepada kamu oleh Rasulullah SAW, maka ambillah. Apa yang telah dilarang, hendaklah kamu tinggalkan. Siapa yang ikut sunnah Nabi SAW, taat kepada Nabi. Siapa taat pada Nabi, taat pada Allah. Sebab Nabi ada sebut, man ata'ani faqad ata' Allah. Oh kita nak sampai tahap makrifat, nak kena cinta Allah. Cinta Allah, cinta Allah, cinta Allah. Nabi ada sebut, man ahabbani faqad ahabballah. Siapa yang cintakan aku, dia cintakan Allah. Kita mengikut orang, ittiba' tu mengikuti. Taat tu, taatlah. Mesti wajib taat. Mengikuti ni kerana ada perasaan hub, kerana perasaan cinta. Itu lebih indah daripada taat. Sebab itu, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan sesungguhnya jikalau kamu kul in kuntum tuhibbunallaha, kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah.
Jadi kamu akan dicintai oleh Allah. Fattabi'uni. Ittiba' itu dengan taat. Ittiba' ni makam dia tinggi. Kerana mengikuti kerana cinta, bukan kerana takut, bukan kerana terpaksa wajib kewajipan. Bagus taat, tapi ittiba' itu lebih baik. Bagaimana nak ittiba' pada Nabi SAW? Ikut secara zahir dan batin. Batin bagaimana? Itulah selawat. Sebab tu saya suruh pertingkatkan. Masuk syurga bergesil bau dengan Nabi SAW. Itu orang yang rapat dengan Nabi SAW. 1000 kali satu hari Nabi sebut. Zahamat katifuhu katifi ala babil jannah. Berlaga bahunya dan bahuku di pintu syurga. Masuk syurga dengan Nabi SAW. Jadi selawat. Selawat ni apa Ustaz? Solat daripada perkataan silah, berhubungan dengan Allah. Salawat, berhubungan dengan Nabi SAW. Nak menuju pada Allah melalui babullah, Nabi SAW lah, pintu. Firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya adalah bagi kamu itu Rasulullah SAW sebagai contoh yang terbaik bagi siapa yang inginkan Allah, rahmat Allah dan hari akhirat, dan dia mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Yang saya disebut tak minggu lepas, ada seorang sahabat ni nak berkhidmat pada Nabi. Satu malam nak khidmat. Apa Nabi nak, cepat-cepat dia khidmat. Apa Nabi nak air wuduk, cepat-cepat. Sandal Nabi dia atur. Nabi tengok, Masya Allah. Nabi cakap dia, sal, minta. Dia cakap apa? Murafaqataka fil jannah. Aku tidak dipisahkan dengan kau di jannah. Itu sahabat. Kita nak dengan anak bini kita, kita nak dengan apa, nak bidadari. Itu semua level. Kita tak nak dengan Nabi SAW. Orang yang tak nak bersama Nabi SAW ditakuti akan masuk, dicecahkan ke neraka dulu, ditakuti. Sahabat semua nak bersama Nabi SAW. Murafaqataka fil jannah. Nabi terdiam sekejap. Ini permintaan yang luar biasa. Nabi cakap, a'inni ala nafsik. Bantu aku ke atas dirimu dengan permintaanmu itulah. Bantu aku. Dengan apa? Bikathrati sujud. Dengan banyakkan sujud. Sebaik-baik zikrullah itu sujudlah. Cubalah kita tambahkanlah solat sunat rawatib. Yang sunat muakkad tu duha, sekurang-kurangnya 2. Witir 1. Witir sekurang-kurangnya 1. 1 pun tak boleh buat, gone case lah. 1 je. Berkira sangat. Nak duit banyak, nak kaya dunia akhirat, witir tak boleh. Ya Allah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Surah An-Nisa. Dan barang siapa yang taat kepada Nabi SAW, maka ia telah taat kepada Allah. Firman Allah, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'un Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, wallahu ghafurur rahim. Ikutilah aku, nescaya Allah akan mengasihi dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ni nak dekat habis ni. Nak dekat habis. Lazim. Firman Allah, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cubaan atau ditimpa azab yang pedih. Kita ikut jalan Nabi SAW kalau boleh. Ini tasawuf, sebaik-baik tasawuf Nabi SAW. Berapa banyak kitab tasawuf kita belajar, tapi kita tak mengamalkan sunnah. Tasawuf ni dengan sunnah ni sinonim tau. Takut tasawuf tak buat sunnah. Lawannya sunnah apa? Bid'ah.
Itu ahli bid'ah. Mereka senantiasa menyejaki dan mencontohi serta setia kepada segala perintah Allah, merindui janji Tuhan yang Maha Mulia, senantiasa berusaha menjauhi azab sengsara Allah, sama ada di dalam ayat-ayat yang telah disebut atau sebaliknya. Itu kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi pokoknya ni ditutup dengan apa? Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling layak, yang berhak kita cinta lebih daripada ibu dan bapa kita. Ada dulu di Malaysia, abang taksi ni pakai kopiah tau. Pakai kopiah. Dia cakap dengan saya apa? Orang-orang ni ikut sunnah. Kita pakai jeans ke apa dulu, tak pakai macam ini. Ya dia berbual lah. Orang cakap ikut sunnah, semua ikut Nabi. Jadi Nabi suruh terjun, kita terjun lah. Cakap nasib baik aku nak dekat sampai ni. Takkan aku nak pergi kasih kuliah kat dia dalam taksi ni kan. Dan nak dekat sampai checkpoint custom, alamak, kau pergi buka ni cerita pula. Panas telinga. Nabi suruh terjun, kita terjun. Perang Badar tu bukan terjun ke? Dijanjikan kemenangan, dijanjikan syurga. Itu ibarat terjun. Kalau Nabi SAW masih hidup sekarang, suruh terjun daripada luar rumah saya tingkat 12, kita semua terjun daripada tingkat 12. Sebab ada kebaikannya. Itu. Dengan Nabi SAW yang boleh kita ta'asub. Tapi bukan sampailah mengagungkan seperti Allah, sama dengan Allah, tidak. Ya, itu ta'asub, ikut semua caranya. Para sahabat ada tempat Madinah tu, Nabi SAW saya ada cerita kan, sudah wafat. Ada sahabat kuda dia pusing kat situ. Apa cerita kuda dia drifting kat situ? Drifting lah. Sekarang kereta tapi ni kuda dulu punya style. Dah macam mana? Apa sebab pula? Sebab dia pernah lihat Nabi SAW buat begitu. Itu kita dah nak buat macam tu. Kita orang cakap kain lelaki bukan perempuan perempuan tak boleh isbal kain seluar Johor ada banjir apa ni, orang masjid dia cakap macam ni, Johor banjir, besok kita panjangkan. Apa nak malu? Biar orang kata Islam datang asing, kembali asing. Yang asing tu selamat, yang dengan orang lain tu jadi asing betul. Asing Cina. Jadi akhir-akhir dia Nabi SAW. Itu saja. Indah. Ada apa soalan? Ada apa soalan? Dah stop lah. Dah stop pula. Dah habis lah kitab ni. Tak ada? Tak ada soalan Okey. Abang Zul. Ya, Abang Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz cakap pasal siapa yang belajar fiqh tapi tak belajar tasawuf, itu bahaya. Lepas tu Ustaz tak dapat sambung pasal Ustaz suruh buka kipas. Enti lah ni. Tak ada dia. Belajar fiqh tak belajar tasawuf ni bahaya. Imam Malik dah sebut, man tafaqaha wala tasawwafa. Siapa yang berfiqah tanpa tasawuf, tasawuf pula tasawuf, maka dia fasik. Apa tu fasik? Orang fasik ni orang yang terus menerus melakukan dosa-dosa besar tanpa bertaubat. Sebab fiqah dia tahu syariat. Tasawuf ni, sebab tu orang kata makrifat kan. Semalam saya ada dalam mana, semalam pergi mana dalam kereta saya ada sebut makrifat ni. Dalam kereta nak pergi majlis makrifat ni kita karikan kan, kita karikan ingredients kita tahu, fiqah. Kita masak karikan, kita pandai masak, chef karikan kita masak. Yang rasa orang lain, orang tu makrifat dah. Faham? Dia pun tahu masak juga. Tak faham okay, tak. Okey, sedang macam ni lah. Tasawuf ni, perjalanannya, fiqah ni adalah amalan-amalan zahir. Seperti solat, berpuasa. Untuk mengikhlaskan niat kita itu. Untuk mengikhlaskan niat kita tuju hanya kepada Allah. Itulah dalam tu kita bersihkan semua, sucikan niat. Itulah tasawuf. Dan dengan pelajari adab, dengan akhlak, itu semua, dengan muamalat dengan manusia, dengan akhlak yang baik, itu semualah. Itulah akan mencapai
makrifah kepada Allah. Cara-caranya. Ya? InsyaAllah. Faham InsyaAllah Ustaz. Alhamdulillah. Tasawuf ni saya terangkan lagi. Tasawuf ni ada para ahli hikmah dia sebut ta, sad, waw, fa. Ta itu tawadhu'. Man tawada'a rafa'ahu Allahu wa man takabbar wada'ahu Allahu. Siapa yang rendah diri zahir dan batin, Allah akan mengangkatnya tinggi. Siapa yang besarkan diri, Allah akan rendahkannya serendah-rendahnya. Tawadhu'. Tasawuf sad, safiniyah, bersihkan niat bersih, kan ikhlas. Apa tu ikhlas? Khalas untuk Allah saja, kan? Sad, waw, wara. Wara ni ahli hikmah ni, bukan hadis, ya, ahli hikmah. Wara ini sekurang-kurangnya jagalah ada label halal. Kopi. Soalan kau siapa tu buat majlis semua tahulah. Sedap kopi dia, ya Allah. Wow, wara. Jadi wow, wara. Wara ni kita jagalah makanan kita. Itu antara yang itulah. Fa, tasawuf, ta, sad, waw, fa. Fa, fana. Kita ni tidak ada apa-apa. Semua ni tidak ada. Yang ada hanya Allah. Macam mana nak tahu? Belajarlah. Itulah perjalanan tasawuf. Ya. Faham ya? Okey. Saya ijazahkan sanad ilmu yang saya dapat daripada Habib Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Terus pada syekh-syekh yang besar. Sanad kitab kuning. Dan ini adalah kitab Risalatul Murid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Saya ijazahkan kepada semua yang mengikuti pengajian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ada barakah dan dapat mengamalkan dalam kehidupan seharian, bermanfaat dunia dan akhirat. Saya ijazahkan. Qabilna, saya terima, aku terima.